Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, Nazir Tun Razak berkata, masalah rasuah di Malaysia ini teruk. Dan sekiranya rasuah itu satu penyakit, maka Malaysia boleh dikatakan menghadapi stage 4 cancer. Iaitu satu level di mana kita hanya tunggu mati saja. Sudah tidak boleh berubat. Stage 4 cancer ni terminal. Maknanya you wait to die. No cure. Itu kata Nazir Razak. Dan bukan kali pertama Nazir telah berkata macam ni. Masa Najib, abang dia Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia pun, Nazir sudah berkata benda yang sama. Dan apa yang Nazir ni kata, samalah dengan NGO seperti Bersih lah, Suaram lah, Sisters in Islam. Semua NGO kebanyakan yang dipimpin ataupun dianggotai oleh orang bukan Melayu, mereka telah kata benda yang sama. So, Nazir ni cuma ulangi benda yang telah dipercakapkan 30-40 tahun oleh ramai orang. You are repeating what has been said over the last 30-40 years by so many people. Ini bukan kenyataan baru. Dan Lim Kit Siang sendiri sudah berapa puluh tahun, 30-40 tahun, Lim Kit Siang kata Malaysia ni ialah failed state. Negara gagal oleh kerana rasuah. Dan pada tahun 80-an, masa tu saya menyaga, saya tak terlibat lagi dalam politik ataupun saya belum menjadi blogger lagi. In the 80s, saya berurusan dengan syarikat-syarikat gergasi ataupun multinational seperti Schlumberger, Thyssen dan banyak lagi syarikat dari Germany, dari Perancis, dari Itali dan dari England. Tahun 80-an lagi saya telah boleh dikatakan datang ke England ini untuk berurusan dengan syarikat-syarikat di sini, dan mereka memberitahu saya dia orang lebih suka berurusan dengan Malaysia melalui orang tengah. Jadi saya ni boleh dianggap sebagai orang tengah bagi syarikat British, syarikat Jerman, syarikat Perancis, syarikat Itali, oleh kerana mereka susah nak berurusan terus dengan kerajaan Malaysia oleh kerana rasuah. Mereka sebagai multinational, syarikat antarabangsa atau syarikat gergasi tidak boleh terlibat dengan rasuah. Misalan, sekiranya negara Perancis memberi rasuah kepada orang-orang tertentu di Malaysia, maka kerajaan Perancis boleh dakwa mereka di Perancis. Walaupun jenayah tersebut dilakukan di luar jajahan Perancis, maknanya the Corruption Act was not done in France, tetapi di misalnya Malaysia ke, Pakistan ke, Indonesia ke, tapi kerajaan Perancis ada jurisdiction untuk tangkap dan membicarakan mereka dan menghukumkan mereka walaupun the crime was committed outside French territory, oleh kerana merasuahkan orang asing, syarikat asing, walaupun dilakukan di luar Perancis, satu jenayah di dalam jajahan Perancis. Jadi mereka suka berurusan dengan orang tengah, dan mereka akan beri komisen kepada orang tengah sebagai agents commission dengan understanding, dengan persetujuan bahawasanya sebahagian dari agents commission akan dibayar balik kepada orang-orang di dalam kerajaan Malaysia sebagai commission, sebagai rasuah. Jadi the French, Germans, Italians, British, they use the backdoor system untuk rasuah. Saya bagi awak 2 juta, awak simpan 1 juta, 1 juta lagi awak bagi kepada orang-orang tertentu untuk mendapat kontrak. That's how they do the backdoor rasuah. Dan tahun 80-an lagi, orang putih sudah tahu Malaysia ni memang teruk kalau pasal rasuah. Kalau nak deal dengan Malaysia, guna agent
Dan alasan dia dasar ekonomi baru, new economic policy. Jadi perlulah kita ni berurusan dengan orang Melayu, syarikat Bumiputera, supaya kita ni menghayati dan mencapai matlamat DEB, dasar ekonomi baru. So they deal through Malay companies ataupun Bumiputera companies under the disguise of new economic policy, DEB. Dan komisen yang diberi ni is the understanding that you kena share dengan orang-orang tertentu dalam bentuk rasuah. So that's been since tahun 80-an lah. Dan saya menyaga dulu tahun 70-an lagi. Saya tahulah sentimen ataupun pendapat orang asing tentang Malaysia. Dan this has not changed. Dah 50 tahun dulu in fact saya start menyaga. 50 tahun sampai sekarang tak berubah. Dan Nazir Razak ni, adik kepada bekas Perdana Menteri Najib Tun Razak yang duduk di dalam penjara dan masih dibicarakan kes-kes bau dan mungkin akan duduk dalam penjara lebih lama lagi sekira dia kalah kes-kes yang baru ni. Apa yang dia cakap tu is akademik. Akademik dari segi bila Nazir ni, bukan hari ni saja tapi masa yang lepas juga, bila dia komplain pasal rasuah ni, dia bercakap, samalah macam NGO bukan Melayu yang banyak lagi tu. Dia bercakap, kononnya rasuah ni satu masalah. No. Rasuah ni bukan masalah. Rasuah is not the disease macam apa Nazir kata. Rasuah is a disease. Sekiranya ini satu penyakit, maka boleh dianggap sebagai stage 4 cancer is a disease. No. Rasuah is not the disease. Rasuah bukan penyakit. Rasuah is a symptoms ataupun satu tanda ada penyakit. Dia misalan, bila kita sakit tekak, kita tak boleh bernapas, kita batuk, dan our body all aching. Dan kita kata ni, saya ni sakit batuk, saya ni sakit tak boleh bernapas. No, itu bukan penyakit awak. Awak ada penyakit lain. Dan awak tak boleh bernapas, awak batuk, seluruh badan sakit. Itu bukan penyakitnya. Itu satu tanda bahawasanya awak terkena penyakit. Dan penyakit yang awak kena ni is COVID-19. Jadi, you are suffering from COVID. You're not suffering from sore throat. You're not suffering from tak boleh nak bernapas. Ataupun you're not sakit. Awak tidak sakit kerana seluruh badan sakit. Tidak. There is a tanda. Symptoms. Okay. Bahawasanya awak ada penyakit. And the penyakit is called COVID-19. Yang awak rasa sakit ni lah, itulah. Mata pun berair lah, hidung tersumbat lah, tekak sakit lah, susah nak bernapas lah. Itu hanya evidence ataupun symptoms bahawasanya awak ada penyakit dan penyakit itu dipanggil COVID. So, kita jangan cure sore throat tersebut. Kita jangan makan ubat batuk untuk nak menghilangkan batuk ataupun sore throat, ataupun kita guna IMO sebab mata kita ni berair. Tak ada. You need to be cured of COVID. Dan sekira COVID tu cure, yang lain ni hilang. Automatik. Awak tak akan rasa susah bernapas lah, sakit tekak lah, batuk lah, mata. All that will disappear dengan sendiri. Dengan automatic, all that will disappear. But you need to cure your COVID. Dan sama macam apa ni, penyakit-penyakit lain. When we feel weak, we feel bad, we feel sick. Kadang-kadang kita tak ada energy, tidur satu hari. Dia ni sakit apa? Oh, dia sakit tidur. Bukan. Dia bukan sakit tidur. Dia ada satu penyakit di mana energi dia sudah tidak ada, sebab itu dia tidur satu hari. Jadi kalau kita nak cure sakit tidur dia tadi tu, it's not going to work. What is causing him to sleep the whole day? Because he's weak. Why is he weak? Adalah penyakit tu. Cure that disease, dia bangunlah, dia taklah tidur satu hari. So, Nazir ni, dan juga banyak NGO yang lain, dan dah berapa tahun Nazir duk cakap benda yang sama.
the problem is not rasuah. The problem is to do business in Malaysia, you need to rasuah. Oleh kerana samalah macam yang Tokek Cina duk cerita saya tu, dia orang support Barisan Nasional dan UMNO mengikut ni Tokek Cina. We support Barisan Nasional, we support UMNO. Kita tahu banyak rasuah di bawah kerajaan. Ini sebelum 2018 dia orang duk cerita. Kita tahu banyak rasuah di bawah kerajaan, tetapi rasuah ni menyenangkan kita buat perniagaan. It makes doing business easy. Oleh kerana macam-macam ni peraturan, macam-macam permohonan, macam-macam ni permit perlu kita adakan sebelum boleh buat business di Malaysia. You got so many rules. Kadang-kadang kita nak buka hotel tu, sampai berpuluh-puluh permit kita perlu. Permit untuk ni lah, kesihatan lah, keselamatan lah, bomba lah, inilah. Jadi, untuk kita nak mendapat kelulusan, banyak sangat permit-permit dan lesen-lesen yang kita perlu. Untuk mendapatkan kelulusan, kita bayar. Sebab too many rules, too many permit, too many application kena buat. So, kita selesai dengan rasuah. Kalau tidak bertahun-tahun, kita tunggu kelulusan ini, kelulusan itu dan macam-macam. So, the system in Malaysia menyebabkan kita perlu rasuah. Itu satu. Satu lagi, all over the world, memang ada rasuah. Di England pun ada rasuah. Dia merata je. Cuma kadang-kadang rasuah tu tak nampak. Certain country nampak. China tu. Begitu tegas kerajaan China terhadap orang yang rasuah. Hukum bunuh. Tapi masih ada banyak rasuah. Orang masih buat. So the problem is this. The problem is ramai orang ramai orang meniaga ialah bukan Melayu, syarikat asing dan macam-macam. Adalah Melayu, bukan tak ada. Tapi lebih ramai orang Cina dan orang bukan Melayu, termasuk orang asing, orang India dan sebagainya. Itu sebab Tok Guru Abdul Hadi Awang duk kata Cina ni banyak terlibat rasuah. Maksud dia ialah 90% of the income tax, 90% dari income tax dibayar oleh bukan Melayu. So, logik lah orang Melayu ni yang lebih ramai, orang bukan Melayu yang lebih ramai menyaga banding dengan Melayu. Melayu adalah buat sate, buat nasi lemak. Tapi yang dia boleh kata big time ialah orang bukan Melayu. So, nampak yang orang bukan Melayu ni lebih terlibat dengan rasuah, dengan memberi. Tapi yang menerima rasuah tu, walaupun adalah kita tengok kadang-kadang orang Cina kena tangkap, charge rasuah dan tapi majoritinya ialah orang Melayu. The majority yang terima rasuah orang bukan Melayu, terutama sekali orang politik. Kerana senang mereka kata ini derma untuk parti, ini derma untuk pilihan raya. So dia orang bagi ni with noble intent. Ini bukan maknanya untuk saya ni. Ini untuk perjuangan parti. Jadi nampaklah yang ini bukan rasuah. Ini derma, ini sumbangan dan ini halal, bukan haram. Itu saja alasan. So the problem is this. The problem is Melayu ni, kalau kita sentuh sikit kritik pasal agama, dia orang sikit naik ini masuk hantu. Awak ni tak pandai agama, pergilah belajar agama. Sebab apa awak cakap agama? Awak ni bukan ustaz lah, inilah itu. Tapi apabila orang yang boleh dikatakan bertauliah untuk bercakap agama, dia orang hina pula. Orang Melayu duk panggil, ini Tok Lebay, Tok Lebay. PAS ni parti Tok Lebay. Hadi Awang ni Tok Lebay. Tok Lebay ni, ini bukan satu title penghormatan, ialah penghinaan. Bila orang agama bercakap, kita nak hina orang agama, kita panggil dia Tok Lebay. Ini semua Tok Lebay. Tapi Nabi Muhammad, dia orang tak berani pula panggil Tok Lebay. Dia panggil orang PAS saja, Tok Lebay. So, Tok Lebay is an insult to the religious people. Jadi, bila orang agama bercakap, mereka kutuk.
Mereka hina. Mereka panggil mereka tok lebay. Kalau orang macam saya bercakap pasal agama, oleh kerana saya ni bukan tok lebay, maka dia orang hina juga. Dia kata Raja Petra ni belajar agama kat mana? Cakap Arab pun tak faham. Duduk dekat England. Pergilah belajar agama dululah sebelum bercakap. They assume yang saya ni tak belajar agama. Dia orang tak terfikir yang saya ni lah lebih dari 10 tahun belajar agama, bukan saja dari Tok Guru Abdul Hadi, tetapi Tok Guru Abdul Rahman dan juga dengan Pak Abbas dari Masjid Kolam Kuala Ibai. Saya ada 3 Tok Guru. Pak Abbas Masjid Kolam Kuala Ibai, Imam Masjid Kolam Kuala Ibai itu sudah meninggal. Tok Guru Abdul Rahman Petani pun dah meninggal. Dan yang masih ada ni Tok Guru Abdul Hadi Awang. Jadi saya ada berguru dan saya ada pergi haji dengan Tok Guru Hadi dan juga dengan Pak Abbas. Pak Abbas Masjid Kolam Kuala Ibai. Saya buat haji dengan dia juga. Jadi saya memanglah lebih dari 10, hampir boleh dikatakan 20 tahun saya belajar agama. Tapi saya bukan tok lebay. Jadi komen saya tentang agama ni dikutuk. Tak apalah. Dia nak tok lebay bercakap. Tapi bila tok lebay bercakap, dia hina pula tok lebay tersebut. So the problem is this. Orang Melayu ni cakap saja. Banyak cakap. Dia macam apa, tengoklah filem Mak Kilau tu. Banyak bercakap. Akhirnya strategi semua tak pakai. Strategi bodoh. Dia orang dengan Chris nak pergi lawan British dengan senapang. Dia rasa dengan semangat dan jiwa pun cukup sudah boleh menang. Itu bukan strategi. Itu satu tindakan bodoh. Dan Sun Tzu kata kalau kita nak berperang, kita hanya pilih berperang masa kita boleh menang. Jangan kita pilih perang masa kita akan kalah. Masa kita kalah, kita kena sembunyi, kita kena lari dan elak dari pertempuran. Dan apabila kita nak perang tu, tunggu bila kita kuat dan kita ada advantage, baru kita perang. Kita jangan perang masa kita lemah, kita perang masa kita kuat. Itu strategi Sun Tzu. Tapi Sun Tzu ni orang Cina, bukan orang Melayu. Sebab tu mungkin dia pandai sikit strategi banding dengan Melayu macam geng-geng Mak Kilau ni. Yang kuat semangat saja, tapi tidak mengguna otak untuk nak membentang satu winning strategy. So, dia samalah orang Melayu ni. Kalau bercakap sebagai perjuangan Melayu, semangat Melayu, ketuanan Melayu, menegakkan Islam, menegakkan ini dan itu, berapi. Kita dengar pun orang Melayu bercakap ni naik bulu roma. Tapi implementasi tidak ada. They talk only. Kalau betul lah orang Melayu ni rasa yang Islam ni satu agama yang suci. Islam ni is the real religion of Allah. Mereka tidak akan lakukan rasuah. Tapi orang Melayu ni ramai rasuah. Ramai melakukan dosa apabila mereka ni berapi-berapi cakap pasal Islam. Kalau kita kata ni agama Kristian, agama Hindu, agama ni Buddhis, agama Yahudi, sama dengan agama Islam. Mereka marah. Oh no, Islam ni agama betul. Yang lain ni semua bukan agama diterima Allah. Satu saja agama Allah, iaitu Islam. Yalah. Tapi bila ni mengambil rasuah, tidak ada sempadan. Dia orang sapu saja. Di mana yang kata haram halal tadi? Itu semasa kita semayang. Masa kita semayang, masa kita puasa, kita ni kena menegakkan Islam. Bila sudah tidak puasa, bila sudah tidak semayang, kita boleh buat apa saja kita suka. So the problem is, Melayu ni hipokrit. Melayu ni munafik. Dia cerita tentang Islam, tetapi dia tidak mengikut hukum Islam. Katalah kita cadangkan, propose, kita nak hukum hudud. Sebab apa? Kalau orang curi duit, orang terlibat rasuah, kita boleh hukum dia. Hukum potong tangan, hukum bunuh. Misalnya di China tu, kalau ditangkap rasuah tu hukum bunuh. Mari kita buat kat Malaysia.
Kalau kena rasuah hukum bunuh, tak mau pula. Itu undang-undang tak boleh pakai. Kita nak undang-undang British, kita nak undang-undang sekular, kita nak undang-undang Kristian, kita tak mau undang-undang Islam. Sebab undang-undang Islam ni zalim, undang-undang Islam ni is too strict. So, bila kita nak memerangi rasuah dengan undang-undang yang boleh dianggap sebagai severe, orang Melayu tolak. Mereka tolak PAS sebab apa? Sebab dia tak mau Islam. Orang Melayu ni bukan nak Islam sangat. Terutama sekali kalau Islam ni melibatkan hukum hudud. Mereka tak mau. Tapi duk komplain pasal rasuah. Duduk kata ni Malaysia ni stage 4 cancer sebab rasuah ni teruk sangat. Tapi bila kita nak melaksanakan undang-undang yang lebih tegas, yang lebih strict, dia orang tak mau. Jadi orang Islam ni, dia kalau ada di dalam Olimpik ni, satu event bercakap, memang orang Melayu ni boleh dapat gold, silver, bronze, tiga-tiga medal kita boleh sapu. Sebab orang Melayu ni banyak bercakap, pandai bercakap, tetapi bila mari pelaksanaan tidak ada. This is the problem dengan rasuah di Malaysia. Sebab orang Melayu ni Islam di mulut, bukan Islam di hati. That is the problem. Mereka berapi-berapi cakap pasal Islam, inilah itulah. Tapi when it comes to rasuah, mereka lupa Islam. Apa dia hukum. Dan Sheikh Imran Hussein dari Trinidad, dia telah bercakap yang rasuah ni ialah dia banyak level ni, riba ni ada banyak level, from bank interest lah, inilah, salah guna, termasuk rasuah. Rasuah ialah satu level of riba. Usuri, orang Kristen kata usuri. So, rasuah ataupun corruption is one level of usuri or riba. Dan mengikut Syekh Imran, hukum riba ni ialah sama macam kita berzinah dengan mak sendiri atau bapa sendiri. This is what they say. Syekh Imran Hussein berkata. Dan ada buku. Pergi belilah buku dia. Dia ada buku. Syekh Imran kata, rasuah is dia punya dosa dia sama dengan kita berzinah dengan mak sendiri atau bapa sendiri. That's serious tau. Berapa manusia orang Melayu yang bolehlah berzina, have sex with their own parents? Tak ada. Sejahat-jahat Melayu pun, dia rogol orang ni, rogol orang tu. Tapi untuk mereka nak adakan seks dengan ibu bapa sendiri, memang dia orang tak tergamak nak buat benda tu. Tapi itulah. Rasuah ni, ataupun riba yang rasuah ni sebahagian dari riba, ialah hukum dia ataupun dosa dia sama dengan kita berzina dengan mak bapak sendiri. Tapi kalau saya kata awak berzina dengan mak bapak sendiri, mungkin awak ni tumbuk saya, kata cakap gila apa ni. Tapi hukum dia, rasuah ni, dosa dia is the same lah. Walaupun awak tak zina dengan mak bapak sendiri, tapi awak terima rasuah tu sama lah macam berzina dengan mak bapak sendiri. Itu ikut Syekh Imran Hussein. Ini bukan saya yang cakap. Syekh Imran Hussein bercakap. Kalau Syekh Imran bohong, maka bohonglah saya. Kalau Syekh Imran ni cakap benar, maka itu kebenaran lah. So this is the problem. Problem is not rasuah. Problem is not Malaysia ni menghadapi penyakit stage 4 cancer. Masalah dia orang Melayu. Dan bila kita cakap dengan perpaduan Islam lah, perpaduan Melayu lah, perpaduan ummah lah, perjuangan bangsa, perjuangan agama, dan kita nak adakan, kita nak menegakkan ketuanan Melayu, hak Melayu dan sebagainya. Macam-macam. Tapi tidak ada perpaduan di antara Melayu. Orang Melayu ni kuat rasuah. Jadi semua yang dia orang cakap ni karut. Semua dia orang cakap ni tak betul. Tidak ada perpaduan ummah. Tidak ada perjuangan menegakkan ketuanan Melayu. Tidak ada perjuangan menegakkan syariah Islam. All bullshit. All nonsense. Yang ada, orang Melayu nak buat duit cepat, quick, get rich quick,
dan get rich quick melalui rasuah, melalui salah guna kuasa. Akhirnya, orang Melayu ni tidak mengikut Allah ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Melayu ni ikut setan. Itu yang sebenarnya Nabi bagi orang Melayu ialah setan. Oleh kerana itu rasuah teruk di Malaysia. Dan oleh kerana itulah Nazir Razak berkata, Malaysia ni menghadapi stage 4 cancer. Assalamualaikum. Salam sejahtera.